أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari yang penuh bahagia. Kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melakukan kebaikan ini, moga-moga Allah terima, Allah kabulkan doa kita agar diri keluarga kita dijaga, dijauhi daripada azab api neraka, dan kita ingin terus menjejak kepada kisah Nabi Musa pada surah Taha pada hari ini. Dan kali ini terus kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar? Baik, alhamdulillah ya. Kita tak sabar dah Ustaz ya melihat kepada apakah yang berlaku. Semalam kita dah bincang tentang ini hari Tamasya. Hari Tamasya di mana dah berkumpul dah ramai-ramai orang seluruh Mesir itu ya untuk menyaksikan satu pertunjukan, bukan sekadar pertunjukan sirkus, okey, bukan sirkus, tetapi ini adalah pertunjukan di antara kebenaran dan kebatilan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, yang ditaja ataupun yang dicadangkan oleh Firaun ya, pemerintah kejam zalim pada waktu itu. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Doa ini Rabbi zidni ilma ini kita akan jumpa nanti tuan-tuan ya dalam surah Taha ya. Dan satu lagi doa yang kita dah belajar, rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga-moga nanti ibu ayah dah faham kisah-kisah ini, dapat menceritakannya kepada anak, kepada cucu agar dapat ambil pelajaran bersama. Kita saksikan sinopsis pada halaman 316. Bermula daripada ayat 65 hingga kepada hujung halaman ini ayat 76. Pertandingan antara Nabi Musa dengan para penyihir serta keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang kisah ini yang akan kita lihat bersama. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 65 hingga ayat ke-71 terlebih dahulu, dipimpin Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini dapat meneruskan lagi sesi pengajian kita, berpindah pada muka surat yang seterusnya. Semalam ada orang kata apa, berhenti tak habis lagi cerita. Memang cerita tak habis lagi kerana kita pergi slow-slow berdasarkan ayat yang kita baca. Hari ini muka surat yang 316. Sudah pasti saya rasa penonton-penonton tak sabar lagi nak mengetahui kisah seterusnya. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang dah cuba study awal Safas, tengok terjemahan dulu sikit-sikit kan, dan cuba nak memahami. Tapi hari ini kita cuba lihat insya-Allah gambaran wajah yang lebih detail, insya-Allah akan ditadabbur oleh Ustaz Fazrul. Baik, kita baca ayat 65 hingga 71. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 65 hingga 71 ya, menyambung kepada semalam bila kita membaca Ustaz ya tentang ahli sihir ini bila mereka digertak ya dengan ucapan daripada Nabi Musa, mereka sudah mula rasa gemetar ya. Fatanaza'u pada ayat yang ke-62. Mereka buat meeting khas untuk melihat macam mana kita nak berdepan dengan Nabi Musa, dan mereka mengeluarkan propaganda untuk menyatukan saf ahli sihir yang ada ini, dan dinyatakan pada ayat 64 wa qad aflahal yauma man ista'la, siapa yang menang maka pasti berjaya, dia akan diangkat, akan diberikan pelbagai ganjaran oleh Firaun, akan menjadi orang dekat kepada Firaun. Ini pangkat dan juga habuan-habuan yang dijanjikan oleh Firaun kepada mereka kalau berjaya. Tapi kalau kalah apa jadi? Sudah tentu mereka ini akan dihina ya, diletak paling rendah. Jadi kerana mereka nakkan kejayaan ini, mereka pun bangkit Ustaz. Bangkitnya itu pada ayat 65, mereka terus mengambil tindakan berkata, wahai Musa, adakah engkau mahu melempar dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkannya? Ya, jadi mereka pasal dah yakin, mereka terus bercakap ya, terus menyatakan yakin cakap pada Nabi Musa, engkau nak lempar dulu ke ataupun kami kan, kami yang akan lemparkan. Jadi perkataan itu dirakamkan kerana mereka sudah pun bersatu kembali atas kebatilan. Nak cerita ni Ustaz ya, kebatilan pun mereka boleh bersatu ya, meeting bersatu. Jadi jangan sampai kita ini yang membawa kebenaran mesyuarat berpecah. Jangan jadi begitu. Kita pasti sepatutnya kita makin lagi bersatu, lagi berpadu untuk kita memperjuangkan kebaikan. Baik. Jadi kata Nabi Musa, katanya bal alqu ya, engkau lemparlah. Kamu lemparlah, kamu lontarkan. Fa idza hibaluhum wa asiyuhum, mereka ada hibal iaitu tali-tali dan juga ada tongkat-tongkat mereka, bila dibaling sahaja yukhayyalu iaitu dia jadi terbayang Ustaz ya, pasal sihir ini dia menyebabkan macam silap mata lah, dia silapkan cara pandangan kita, dia ada teknik-teknik dia. Kalau kita pakai, kalau belajar bukan sihir ya, tapi kalau belajar magic itu, dia kadang-kadang kad itu diletakkan bawah dalam sini, hilang. Jadi orang pasal tak perasan, dia rasa wah, dia khayal, dia nampak perkara seperti min sihrihim annaha tas'a, dia bergerak merayap,
Dan perkara ini menyebabkan apa? Pada ayat 67, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, ya. Dalam pertunjukan tersebut, bila dah lihat kepada ular tersebut, ya, tali dan juga tongkat menjadi ular, jadi Nabi Musa rasa apa? Khifatan Musa, ada rasa takut. Perbincangan tentang rasa takut ini apa sebenarnya, ya? Adakah takut macam di atas bukit ketika berhadapan dengan Allah di Tua, ya? Perbincangan ulama dia kata bahawa kali ini tak takut dah. Nabi Musa dah dilatih, dia tak takut dah kepada apa, ular-ular ataupun tali-tali tersebut. Tetapi yang dia takutnya ialah apa? Khawatir orang-orang yang memerhati itu, pasal ini kan dah banyak tali-tali dan juga tongkat menjadi ular. Orang-orang yang tengok di kalangan rakyat Mesir pada waktu itu yang tak beriman makin percaya, memang dah betul dah bahawa Musa ni penipu. Pasal ini bukti, kan? Dan orang yang dah beriman pada waktu itu, mungkin di kalangan Bani Israel, mereka pun rasa biar benar, goyang, kan? Goyang. Jadi Nabi Musa amat takut pada perkara tersebut, ya, sehingga kan Allah menyatakan qulna la takhaf. Allah memujuk kepada Nabi Musa bahawa jangan takut, innaka antal a'la, kamu yang paling unggul, kamu yang menang. Syaratnya apa? Syaratnya bersama dengan mukjizat yang belum lagi dibalingkan. Ya. Tetapi bila kita, Ustaz, ya, bila kita ada kebenaran, kalau kita tengok orang lain macam berjaya, kita pun kadang-kadang, betul ke kalau saya pegang Quran ni saya boleh berjaya? Kan dia ada mula pasal orang lain mungkin terpengaruh dengan propaganda, dengan kebatilan yang dibina secara berstruktur dan nampak seperti real, ya. Contohnya ada orang yang kata, kalau katakan saya ikut program bisnes, Ustaz, ya, you jadi kaya raya. Jadi bila katakan kita cuba nak bawakan al-Quran, ya, dalam organisasi korporat dan sebagainya, dia akan cakap dah tak empa al-Quran pun boleh berjaya, buat apa nak ada Quran? Begitu kan. Kita yang sedang nak menyampaikan, tuan-tuan, ya, sebagai ketua ataupun ibu-ibu yang nak mendidik anak, kadang-kadang kita akan berdepan dengan perasaan ini. Kita rasakan bahawa saya ada mukjizat kebenaran ni, apa yang boleh saya tawarkan, ya. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Musa? Ayat 69, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Subhanallah, ya. Apa yang berlaku pada ayat 69? Lemparkan apa yang ada di tanganmu, ya, nescaya ia akan menelan apa yang mereka lakukan. Ini latihan yang telah diberikan di atas Tua, ya. Lemparkan saja, ya. Dan kali ini Nabi Musa tak takut dah pada ular, tongkat jadi ular, pasal dah dilatih, ya. Kalau sebelum ni dia takut pasal dia terkejut, macam mana pula tongkat aku ini boleh menjadi ular. Jadi pada apa yang berlaku, talqaf ma sana'u, ular yang daripada tongkat Nabi Musa itu menelan segala apa yang mereka sana'u. Apa maksud sana'u? Iaitu kita dah belajar sebelum ini, sana'u ini macam dia rancang bertahap-tahap, maksudnya ahli sihir ni dah rancang lama dah untuk dia membuat persembahan ini. Jadi hasil yang beratus-ratus ular, ada yang kata berpuluh-puluh ular yang ada itu, bila ditelan itu sebagai satu perkara yang mengejutkan. Innama sana'u kaidus sahir. Sebenarnya apa yang mereka hasilkan itu adalah sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya, tidak mungkin berjaya kepada ahli sihir dari mana pun dia datang. Nak ceritanya ialah apa-apa saja kekufuran tidak mungkin berjaya, Ustaz. Tidak mungkin berjaya kalau tidak berpandukan pada al-Quran. Walaupun nampak kemas dengan packagingnya cantik, dia rasa macam kita macam siapalah kita, kan. Tapi Allah kata wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ini semangat yang Allah timbulkan pada Nabi Musa, pada kita juga, Ustaz. Zaman sekarang kita tidak ada tongkat, Ustaz tak ada tongkat, saya pun tak ada tongkat, ya. Tetapi kita ada mukjizat namanya Quran. Yang tuan-tuan pegang ini, ya, ini mushafnya lah, ya, tetapi isinya ini adalah Quran, mukjizat sepanjang zaman. Ia akan menelan apa? Masana'u. Ada orang belajar lama-lama teori itu, teori ini, tetapi bila Quran ini dibawakan, ya, kita latihlah, kita kena latih. My Quran Time ini sebenarnya kita nak latih faham macam mana kita nak berinteraksi dengan Quran, agar bila datang idea-idea tertentu, dia akan dingap, okey, oleh Al-Quran. Kita nak baca ayat 70, Ustaz, ya, ataupun ayat 70. Ringkas saja di situ. Apakah yang berlaku kepada ahli sihir bila
berlaku perkara tersebut. Dan apa yang berlaku kepada rakyat Mesir yang memerhati, apa yang berlaku pada Firaun. Ayat 70 kita baca sekali lagi, dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah. Itulah permainan-permainan sihir. Walau bagaimanapun tidak akan dapat menentang ataupun mengalahkan mukjizat, kerana mukjizat ini masya-Allah dengan izin Allah sah. Masya-Allah. Itulah orang ikut Nabi Musa, walaupun dia nampak tongkat tapi mukjizat, maka ia adalah berjaya. Kita juga ada mukjizat Al-Quran, insya-Allah. Itulah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada tempat yang benar, insya-Allah. Ayat yang ke-70. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 70. Lalu para tukang sihir itu merunduk sujud seraya berkata, kami percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Allah. Ini yang berlaku Ustaz ya. Subhanallah. Cuma bila kita baca ayat ini, kita tertanya-tanya, yang lain apa jadi? Kan, penduduk Mesir yang ramai-ramai itu, Bani Israel yang ramai, Firaun dan juga dia punya menteri-menteri, apa jadi? Kan? Hanya ahli sihir saja yang sujada. Jadi ini adalah persoalan yang dibincangkan oleh para ulama. Rupa-rupanya Ustaz ya, satu mukjizat. Tapi satu lagi adalah ilmu. Ya. Yang memahami ini adalah mukjizat adalah ahli sihir. Ahli sihir ini adalah orang yang berilmu pada waktu di kawasan di Mesir pada pemerintahan Firaun. Ini ahli akademik ataupun ahli ilmu, ulama lah pada waktu itu. Mereka yang faham tentang teknologi sihir dan mereka dapat membezakan, oh ini bukan sihir ni. Ya ini sihir. Pasal mana mungkin ya, bila katakan bila diambil dah ngap dan segala-galanya, bila ambil balik tukar jadi tongkat balik. Nabi Musa sentuh balik ular tersebut pasal dah latih kan hari tu, terus jadi tongkat dan tak ada pula tongkat jadi berat lagi, tak ada. Itu komentar Hamka dalam tafsirnya. Dia kata tak berat pun, sama je tongkat macam biasa. Jadi bila mereka kata ini lain macam ni, ini sihir tak boleh buat. Jadi yang berilmu sahaja yang mengetahui bahawa ini bukan sihir, ini mukjizat. Tapi yang rakyat Mesir yang lain itu, mereka ni tak berapa berilmu sangat ya. Maka kesannya apa? Kesannya ialah mereka tidak bersujud pun. Tidak bersujud. Pelajarannya apa? Pelajarannya ialah zaman kita Ustaz, kita ada namanya Quran. Ada orang yang dia bila dengar Quran, dia rasa wah saya sayu, saya terkesan apa sebagainya, tetapi yang betul-betul akan sujud dengan Al-Quran, maksudnya saya akan surrender, saya akan menyerah pada Allah, saya akan ubah cara hidup saya ikut pada Al-Quran, pada mukjizat ini adalah siapa? Orang yang cari ilmu. Ya, harapnya tuan-tuan yang bersama My Quran Time ini, bagi tuan-tuan yang terus mencari ilmu dekat majlis-majlis ilmu yang lain, inilah yang jadi seperti as-saharatu, iaitu ahli sihir ini. Pasal dia ada ilmu, maka dia kata apa? Amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ya, kami beriman terus sahaja. Nabi Musa tak ada cakap banyak-banyak Ustaz ya. Baling sekali saja terus saja dia beriman kepada Tuhan Harun wa Musa. Jadi ini menjelaskan kepada kita betapa mukjizat adalah mukjizat. Ada orang tengok mukjizat dia rasa kagum begitu sahaja. Tapi ada orang melihat mukjizat dia makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya penting tuan-tuan bersama dengan anak-anak ya, bagi pemimpin bersama dengan pengikut ataupun pimpinan, pastikan ilmu berkaitan dengan mukjizat Al-Quran ini diterangkan, dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, ianya sekadar rasa Quran akan membantu saya, dia akan ada solusi, tetapi dia tidak dapat bersujud, merendah diri pada Allah pada setiap hari. Jadi ayat yang ke-71, Firaun apa respon Ustaz? Tak puas hati. Tak puas hati ya. Yang rakyat lain kata wah begitu sajalah kan. Yang menteri-menteri pun terkedu kan. Ahli sihir sujud.
Firaun dia membalas, amantum lahu qabla an adana lakum. Ya, kamu main kasar, beriman, main kasar ya. Kamu beriman sebelum minta izin daripada aku. Ini adalah kalau komentar daripada Ibnu Ashur, iaitu orang apabila Firaun melihat keimanan ahli sihir lalu dia marah, maka dia mencipta alasan-alasan kecil. Alasan-alasan kecil. Dah kalah je lah kan. Tapi alasan kecilnya apa? Ialah kamu tak minta izin ya. Tak minta izin. Kecil je. Tadi tak dia cakap izin ke tak izin. Yang penting kalah atau menang. Tapi dia bina alasan-alasan lain, dan kemudian pasal si ahli sihir kata tak ada masalah kan, kami memang nak beriman, maka diberikan ancaman untuk hukuman fizikal. Itu sebabnya orang kalah, kalau dah sampai tahap dia kalah melampau-lampau, dia akan gunakan kekerasan, Ustaz. Dia akan potong tangan, salibkan, dan akan digantung, dan tengok siapa yang kuat, siapa yang tak kuat. Itu cara orang kalah. Orang menang dalam Islam, berhujah menang, caranya apa? Dia tak guna kekerasan. Itu sebabnya dalam kita berhujah, kalau kita tak menang itu diam-diam je lah kan. Kita carilah hujah lain. Jangan pula kita kalau macam tu saya akan boycott dia, saya akan cold storage dia. Itu kerana hujah kita itu tidak memberi kesan kepada orang yang kita cuba pengaruhi. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Sa'a ataupun sa'aya, bersegera ataupun menjalar ya, segera menjalar, iaitu apa yang berlaku kepada tali-tali dan juga tongkat-tongkat daripada ahli sihir. Bila mereka melaksanakan sihir mereka, ia nampak seperti menjalar ya, bersegera menjalar. 30 kali disebut di dalam al-Quran. Inilah yang menakutkan Nabi Musa, bukan kerana ularnya, tetapi khawatir ideologi sihir dianggap kebenaran itu masuk ke dalam rakyat Mesir dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi Allah menenangkan Nabi Musa, dan Nabi Musa melaksanakan tugas, Allah menentukan kemenangan. Apakah yang berlaku seterusnya? Adakah berhenti di situ sahaja? Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. InsyaAllah. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Sadaqallahul Azim. Dan barang siapa yang datang bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan beriman, dia mempersiapkan diri dengan amalan-amalan soleh, maka bagi mereka itulah darjat-darjat yang tinggi lagi mulia. Ada dua golongan yang akan bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak, sama ada dia mujriman, sama ada dia berdosa, ataupun dalam keadaan dia beriman dan dilengkapkan dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua jadi orang beriman dan mempersiapkan dengan amal soleh, dengan ilmu, dan kita mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Jom kita belajar sikit tajwid pada hari ini. Masih lagi dalam keadaan 5 keadaan huruf-huruf pembukaan surah, yang mana kita berada pada nombor yang kelima, iaitu nombor 5, huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai 5 huruf saja. Ini paling banyaklah, 5 huruf saja tu maksudnya 5 huruf tu huruf yang paling banyaklah, iaitu terdapat dalam surah Maryam yang kita dah baca.
kaf ha ya ain sad. Dan juga dalam surah Syura, Asy-Syura Hamim Ain Sin Qaf. Dua surah ini terdapat 5, paling banyak 5 lah yang berada dalam di awal pembukaan surah-surah. Maknanya 5 keadaan, yang kelima ini yang terdapat 5 huruf. Maka kita kena belajar cara menyebutnya. Ada juga yang baca safas kaf ha ya ain sad, dia baca kahai as, baca macam alif lam mim je, alam kan, almari, macam-macam lah. Maka tak boleh baca kahai as, kerana sebab tak bertalaki. Maka bila kita dah belajar, walaupun huruf pembukaan surah ni huruf yang kita tidak mengetahui makna, tapi kita belajar cara menyebutnya, cara matnya. Kerana kaf ha ya ain sad ada 5 huruf, 50 pahala, masya-Allah. Banyaknya, mudah-mudahan tinggi darjat kita, mudah-mudahan kita ikhlas insya-Allah. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin ya. Betapa ilmu penting Ustaz ya. Ya, ilmu Ustaz. Dan bila dah belajar tu cakap bahawa saya tak tahu pun apa maksudnya kan, tetapi ilmu untuk belajar dan ilmu untuk menyatakan bahawa saya tak tahu itu pun sebenarnya satu ilmu Ustaz ya. Dan perkara inilah yang penting. Kalau kita lihat dalam peristiwa Nabi Musa, banyak-banyak orang yang melihat itu rupanya ahli sihir Ustaz ya, yang bersujud. Kerana apa? Kerana ada ilmu, mereka tahu limit mereka, tahap ilmu mereka itu sihir sampai mana boleh pergi. Dan bila tengok kepada tongkat menjadi ular daripada Nabi Musa menelan segala-galanya itu, tahu dah ini bukan sihir. Maka mereka menyerah kepada kebenaran. Maka kita dah lihat sebentar tadi Firaun respon. Dia kata, dia gunakan alasan-alasan kecil. Dia kata engkau tak minta izin, kamu ni lah sebenarnya dia ni ketua kepada kamu semua. Dia tuduh pula Nabi Musa ketua kepada ahli sihir. Ya, dia ceritanya orang politik ni dia ada kemahiran Ustaz. Dia tak dapat menang kat sini, dia guna kaedah yang satu lagi untuk memastikan lawannya kalah. Kalau tak boleh cara hujah, dia akan guna cara kasar lah. Main kasar. Dia main kasar ya. Tapi apakah respon daripada ahli sihir tersebut ya di halayak ramai? Ini kita bercakap tentang halayak ramai ini. Mari kita baca ayat 72 hingga ayat 76 yang amat menarik. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Marilah sama-sama kita terus bersama dengan kebenaran. Itulah Al-Quran dan sunnah Nabi. Kerana kalau kita dah tahu kebenaran, kita akan rendah diri. Janganlah kita menentang kebenaran. Jangan jadi macam contoh orang-orang yang sombong, takabur, tidak mengendahkan kebenaran dan menentang dengan cara yang kasar. Baik, kita baca ayat baki tadi, ayat yang ke-72 sehingga ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khataayana wa ma akrahtana alayhi minas sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad
وعمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 72 hingga 76 ya, apabila Firaun sudah pun menuduh mereka ini mempunyai ketuanya adalah Nabi Musa, padahal sebenarnya ahli sihir ini asalnya adalah perancangan daripada Firaun sendiri, tapi pasal sekarang ni dia dah lompat Ustaz ya. Ahli sihir dah melompat menjadi orang yang bersama dengan kebenaran, menyerah diri pasal dah nampak kebenaran, bukan lompat sebarang lompat, tapi lompat kerana kebenaran. Sujud maka terus sujud. Okey, dia bukan melompat tu tapi sujud terus. Dia masuk kumpulan Nabi Musa, maka dia menjawab kepada ancaman daripada Firaun ya, bila Firaun cakap bahawa tengok, kita nak tengok siapakah yang lebih teruk azabnya ya, yang lebih kekal. Maka jawab mereka, lan nu'thiraka ala ma ja'ana ya, kami tidak akan tunduk kepadamu atas bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami, al-bayyinati wallazi fatarana ya, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kami. Jadi bayinat ini merujuk pada apa? Merujuk kepada tongkat Nabi Musa yang bertukar menjadi ular yang makan segala ular-ular mereka ya, tali dan juga tongkat-tongkat mereka. Jadi mereka kata ini bukan sihir, ini adalah bayinat. Pasal dia dah dapat dah, bayinat ni maksudnya keterangan Ustaz ya, bukti-bukti yang jelas kerana mereka ini ada ilmu dan mereka dapat bezakan ini betul, ini yang tak betul, bayinat. Maka apa respon mereka? Kata faqdi, buatlah. Kau dah tentukan dah, buatlah. Kan? Mereka sudah mula ada iman yang yakin itu menyebabkan apa? Mereka dah tak kisah dah untuk menggadaikan nyawa mereka. Ini bukti orang yang sudah beriman. Pasal apa? Semua orang akan mati, tetapi kalau katakan matinya itu dalam memperjuangkan kebenaran, syahid, maka buatlah. Itu yang disebutkan faqdima anta qad ya, innama taqdi, kamu boleh buat benda ini hadhil hayatad dunya, pada kehidupan di dunia sahaja, tapi di akhirat kamu tak boleh buat apa-apa. Jadi disambung lagi pada ayat 74. Ayat 74 ini dinyatakan sesungguhnya barang siapa ya, ayat 73 dahulu ya, kami benar-benar beriman pada Tuhan kami agar dia mengampuni kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksa kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya ya. Jadi di sini mereka respon balik Ustaz ya. Mereka bongkar dah alang-alang dah nak diancam untuk bunuh ataupun syahid ini, maka mereka kata kami beriman betul-betul, kami minta ampun pada sihir yang engkau paksakan. Rupanya komplot ini, perancangan jahat ini dibuat oleh Firaun. Dia yang merancang segala-gala perancangan jahat ini. Jadi bila kata Firaun bahawa siapa yang lebih teruk azabnya, mereka jawab wallahu khairum wa abqa ya, di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal daripada engkau menyiksa kami dekat dunia aje. Oh, ini memang ahli sihir bijak je. Orang bijak bila dia berhujah, bila nampak kebenaran, hujah-hujahnya mantap, seperti mana ayat 73 dia ceramah lagi. Ahli sihir Ustaz ni masih ahli sihir yang dah beriman ini. Kalau kita perasan daripada ayat 72 sampailah kepada 76 sampai hujung ini tuan-tuan, ceramah dakwah daripada ahli sihir. Allah. Ya, ceramah dakwah terbalik ya. Awalnya mereka sepatutnya geng Firaun, tapi dia dah shift ya, dia sudah berubah. Kalau kita perasan muka surat 315, di atas itu dakwah kepada Firaun daripada Nabi Musa. Kali ini Nabi Musa senyap je. Ahli sihir tolong cakap. Pasal apa? Rupa-rupanya kesan mukjizat Ustaz. Bila mukjizat difahami oleh orang yang berilmu, dia yang menjadi ejen dakwah yang akan menyebarkan.
Nah, seperti tuan-tuan lah ya yang memahami, tuan-tuan jadi pemimpin di rumah, di dalam pejabat, tuan-tuan lah yang akan menjadi jurucakap. Saya bercakap dekat sini ustaz kan. Tapi tuan-tuan yang lebih faham, boleh detailkan lagi pada ayat 74 katanya innahu may yati rabbahu mujriman. Siapa yang datang kepada Allah dalam dosa, baginya Jahannam tidak mati tidak hidup. Dia ceramah kepada Firaun. Kalau siapa yang pendosa, ya, dia tak cakap macam kau kan, tetapi terus sahaja mereka cakap perkara ini. Ayat 75, siapa yang beriman, beramal soleh, maka darajatnya tinggi. Bukan engkau yang maha tinggi, yang kamu rasa kamu sombong ini. Nak jadi orang yang darajatnya tinggi di sisi Allah, kena beriman, kena beramal soleh. Ini ceramah daripada ahli sihir, alang-alang kami ini diancam untuk dimatikan, dibunuh. Baiklah kami beritahu kepada siapa? Firaun dan rakyat Mesir sedang melihat pada waktu itu. Dan akhir sekali ayat 76. Kita baca sekali lagi. Macam mana si ahli sihir ini boleh tahu poin-poin ini? Banyak poin ceramah ni ustaz. Ya, macam dah dilatih lama padahal baru bertemu Nabi Musa. Nanti kita tengok apa jawapannya. Kita baca dahulu ayat 76. 76 ayat akhir sah. Akhir. Masya-Allah. Ustaz Fas tadi ada keep is. Subhanallah, semakin menarik dan sangat teruja dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Yalah, kalau kita tengok macam mana ahli sihir Firaun yang boleh teruja dengan mukjizat Nabi Musa dengan izin Allah sehingga beriman, sujud, kita sudah pasti teruja dengan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Al-Quranul Karim. Memang benarlah Al-Quran tidak akan menggagalkan bagi pemiliknya. Orang sentiasa baca Quran, hayati Quran, baca, faham amal Quran, Al-Quran tidak akan menggagalkan pemiliknya. Mudah-mudahan kita baca ayat terakhir 76. Ini terbalik pula Ustaz Fas. Mungkin dapat kekuatan, mungkin Ustaz boleh ulas sikit. Kenapa dari terbalik pula ahli sihirnya dapat kekuatan apa jadi ceramah sehingga pula kan. Okey, kita baca ayat 76. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Jannatu iaitu syurga-syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan diri. Ini adalah ucapan ya, sambungan daripada orang-orang ahli sihir yang sudah pun beriman kepada Tuhan Harun wa Musa yang dinyatakan pada ayat yang ke-70. Persoalannya bila disampaikan begini ustaz ya, nak beritahu kepada Firaun bahawa nanti dapat macam-macam ya, jannatu adin tajri min tahtihal anhar. Pasal Firaun sahaja yang dapat benda ni ustaz. Allah. Firaun saja yang dapat, pasal Nil itu dia punya. Sungai Nil yang ustaz tengok yang luas tu, yang saya pergi tengok, luasnya kan macam laut kan. Dia yang punya. Dia yang punya. Pasal dalam fi min tahtihal anhar, dia yang dapat. Itu yang Nabi Musa lalu ke istana dia tu kan, pasal itu milik dia. Tetapi rakyat Mesir tak dapat pun rumah-rumah yang indah. Yang dapat hanyalah Firaun. Dia menggunakan keringat tulang belulang rakyat Mesir, termasuklah Bani Israel yang ada sekitar 500-600 ribu orang pada waktu itu menurut Hamka. Atas keringat mereka dibinanya kekayaan tersebut. Jadi ahli sihir ini kata nanti kalau siapa yang beriman beramal soleh, kamu akan dapat jannatu adn. Ya, seperti memberi mesej kepada rakyat Mesir, kalau kamu tak dapat sekarang, kamu akan dapat ya syurga yang di bawahnya ada sungai. Masya-Allah. Kekal dalamnya. Subhanallah, ini cakap pada publik ni kan. Ini orang-orang berpengaruh. Terkejut Ustaz. Dan mereka pun tanya juga, mana dia dapat poin ni kan. Kita pun tanya Ustaz, macam mana pula baru dia bukan anak murid Nabi Musa Yusha bin Nun ke, ataupun Bani Israel yang dah lama bersama dengan Nabi Musa ke. Ini adalah ahli sihir. Ini geng Firaun pada awalnya. Ya, tetapi perbincangan ulama Ustaz ya, sebenarnya ketika Nabi Musa buat dakwah itu, mereka ini pemimpin-pemimpin ni dia study Nabi Musa.
dia dengar Nabi Musa berceramah. Ada orang yang dengar ceramah itu Ustaz ya, dia senyap je kan. Dia tak respon, dia tak komen dekat Facebook, dia tak apa pun. Tapi dia dengar je kan. Dia dengar. Tapi dia tahu kan. Sama ada dia nak ikut ataupun dia tak nak ikut. Mereka dah kaji Nabi Musa tapi mereka tak nak ikut. Masya-Allah. Tapi bila dia lihat kepada yang mukjizat ini, mereka terus sahaja bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini balasan yang syurga, ada mengalir air di bawahnya. Ini adalah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Nabi hadis ini nak beritahu, silalah sucikan diri kita. Janganlah kita buat perkara-perkara mujriman yang melanggar kepada ketentuan Tuhan. Nanti kita semua akan dapat di bawahnya sungai. Jadi orang Mesir pada waktu itu, Bani Israel pun tengok, kita betul lah, kita ditindas oleh pemerintah zalim. Ya, dia saja yang dapat duit berbilion-bilion, letak akaun sana, akaun sini, ya, kita ni dapat ciput dia, kan? Jadi alang-alang baiklah kita jadi orang yang beriman, beramal soleh. Ya, Bani Israel pun memilih untuk diselamatkan oleh Nabi Musa. Jadi bila kita melihat perkara ini, kita nampak bahawa Nabi Musa awalnya berceramah mengingatkan pada Firaun, tetapi dengan mukjizat yang difahami ilmunya orang lain pula yang menyampaikan. Yang kita harapkan tuan-tuan jugalah, ya, awalnya mungkinlah saya kongsi sikit-sikit Ustaz kan, kita berkongsi sejam setiap hari ini, tapi dengan tuan-tuan mengikuti My Quran Time ini, tuan-tuan pula yang akan jadi jurucakap, ya, di pejabat-pejabat, memimpin keluarga, negeri dan negara ini. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, mari kita saksikan, iaitu kita yang pertama, bina strategi agar masyarakat nampak mukjizat Al-Quran lebih hebat daripada idea ilmu yang biasa-biasa. Ya, itu yang pertama. Kena ada strategi, tuan-tuan, ya. Yang kedua, sentiasa yakin Allah bersama pejuang kebenaran. Sentiasa, ya, kerana Allah yang berkuasa. Dan yang ketiga, sentiasa menyampaikan kebenaran dan orang yang berilmu akan lebih mudah memahami kebenaran walaupun awalnya senyap, tetapi orang-orang ini memproses, dan bila sedar sahaja, orang inilah yang akan menjadi pendakwah hebat dalam menentang kezaliman. Kita akan lihat apakah lagi yang berlaku selepas dah mereka ceramah-ceramah ini, tapi bukan hari ini. Kita berdoa Allah izinkan kita bersama dengan jejak Nabi Musa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wajannibna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami sebagai satu kebenaran itu sebagai satu kebenaran yang jelas dan nyata, dan rezekikan kepada kami untuk kami mengikutinya, ya Allah. Dan perjelaskanlah kami, perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan yang jelas, dan hindarkanlah kami daripada mengikutinya, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebenaran, ya Allah, supaya kami dapat sentiasa mengikuti kebenaran tersebut, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca masuk ke dalam hati-hati kami semua, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kekufuran, kesyirikan, ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, kita dinampakkan kebenaran sebagai kebenaran, ya, dan dapat kita mengikutinya, dan kita tidak mahu jadi seperti Firaun, nampak kebenaran tetapi tidak mahu tahu macam mana ular besar makan ular-ular yang lain, tak mahu tahu, tidak mahu tunduk, tetapi makin lagi melawan, ya. Kita tidak mahu. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, masyarakat yang ambil tahu mukjizat Al-Quran, sehingga kan masyarakat yang ada daripada sumbangan tuan-tuan akan menjadi jurucakap pendakwah keadilan dalam masyarakat. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 10 malam, dan insya-Allah 6 pagi esok kita akan menyambung apa berlaku kepada penduduk-penduduk di Mesir bila dah berlaku peristiwa ini. Kita akan saksikan insya-Allah pada hari esok. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum.